Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ahlillah fi kulli nafhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد المرسلين حبيبنا الكريم ورسولنا العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, marilah sama-sama kita memohon keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surah Fatihah ini Allah memberi kita keberkatan dan moga-moga Allah kurniakan kita hidayah supaya berkekalan ilmu di dalam dada kita supaya kita dapat mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah al-mu'azzaz wa as'al ma'sani wal Qur'an al-'azim an taftalana bi kulli khair wa anta tafaddal 'alaina bi kulli khair wa anta ja'alna min ahli khair wa anta mu'amilana mu'amilataka li ahli khair wa anta tahfazana fi adyanana wa anfusana wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa busri wa fitnati wa khair innaka wali kulli khair wa mutafaddal bi kulli khair wa mu'tiya kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi atmim lana nurana rabbi atmim lana nurana rabbi atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah al khairu kullihi biyadillah. Bismillah ma sya Allah tawakkaltu ila Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Komisi Surau, Imam ahli jaga bahasa surau, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana atas rahmat Allah dan atas kasih sayang Allah, jantung kita masih lagi berdegup, ya. Darah kita masih lagi mengalir di seluruh tubuh badan kita, urat saraf kita masih lagi tersusun rapi. Ini berarti di atas rahmat Allah dan di atas kasih sayang Allah, ya. Kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala serta kuasa izin Allah, ya. Maka dengan kita itu, ya. Maka dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hidayah kepada kita, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Dalam tajuk kita malam ini tentang takwa, insya-Allah. Dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita mentaati segala suruhan Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dapat kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk meneruskan jihad. Allah kurniakan kita peluang, Allah kurniakan masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini untuk meneruskan jihad kita ke arah kecemerlangan dunia dan juga ke arah kecemerlangan kita berada di perkampungan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap hari Allah kurniakan kita dengan kerja-kerja yang mengandung hidayah. Kita tak sedar. Tak sedar kita
Allah kurniakan kita kerja-kerja yang mengandung hidayah. InsyaAllah dengan hidayah Allah, Allah akan kurniakan pula kepada kita. Melalui hidayahnya Allah kurniakan kepada kita rahmat. Rahmat Allah di sepanjang hidup kita. Hingga ke perkampungan akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, untuk mendapat rahmat Allah dan untuk mendapat keselamatan beragama, adalah kita perbanyakkan diri kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak khasiat, banyak juga fadilat selawat ni. Pertama, yang tidak-tidaknya, yang setidak-tidaknya apabila kita berselawat, Allah dah janji dah dalam firman-Nya, Dia akan berselawat kepada kita, dan para malaikat berselawat kita. Rasa-rasa lah kita selawat sekali, Allah selawat sekali. Rasa tak? InsyaAllah satu masa besok tuan-tuan akan Allah kurniakan bagaimana Allah berselawat kepada kita. Ini Allah kurniakan rasa tu. Bagaimana para malaikat terasa malaikat pula berselawat kepada kita. Sekali selawat Allah berselawat 10 kali. Ya Allah Akbar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak berjanji. Allah dah berjanjilah kalau kau berselawat pada aku selawat pada kau 10 kali. Begitu juga para malaikat akan berselawat kita. Duduklah tengah malam. Carilah rahsia-rahsia Allah. Bermesra-mesralah dengan Allah Subhanahu taala. Insya-Allah Allah kurniakan segala itu insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah menjadikan setiap sesuatu itu mempunyai barakah. Ada barakah dia. Tapi kita tak sedar, kan? Allah jadikan setiap sesuatu itu banyak kandungnya hikmahnya. Tapi kita kadang-kadang tak sedar. Allah menjadikan sesuatu itu mengandungi rahmat. Banyak rahmat yang dikandungnya, yang dikurniakan kepada kita. Tapi kita tak sedar. Allah menjadikan sesuatu itu mengandungi hidayah. Ada hidayah, mengandungi hidayah. Tapi kita tak sedar. Kita lalui saja. Tadi pada banyak hidayah Allah bagi kita. Kan? Dalam sembahyang Allah kurniakan hidayah. Duduk antara dua sujud kita bermunajat kepada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku, ya Allah. Di situ terkandung hidayah. Di situ bukan terkandung rahmat dan bermacam-macam. Warhamni ya Allah, warhamni ya Allah, warhamni. Sayangnya aku ya Allah, sayangnya aku ya Allah. Wajburni ya Allah, wajburni. Lindungi aku ya Allah, dengan hamba-Mu ya Allah. Sampailah akhir. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita merayu-rayu kepada Allah. Tapi malamnya kadang-kadang kita baca sambil lewa saja kan, tanpa menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu taala. Kita tak, kadang-kadang kita tak sedar kita baca je Rabbi fil warhamni. Habis Allahu Akbar. Malam-malam kadang-kadang kita ahli tasawuf, ahli tasawuf ni dia mewajibkan diri dia bangun malam kan. Mewajibkan diri dia malam untuk bermesra dengan Allah. Kalau kita sembahyang berjemaah nanti ada yang imam kita cepat kan, kita kena ikut imam kan. Tapi bila sembahyang seorang diri ni kita bertadabbur ke Allah Subhanahu taala. Kita meniti setiap bacaan kita tu, kita merasai segala-galanya daripada Allah Subhanahu taala. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu taala. Allah jawab terus tu. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dapat ulang tak salah. Tak salah kita mengulang-ulang perkataan tu. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah jadikan sesuatu mengandungi hidayah. Allah jadikan alam dunia ini dan segala yang terkandung di dalamnya semata-mata untuk kita. Allah jadikan semua dunia ni semata-mata untuk kita. Bukan untuk haiwan. Bukan untuk tumbuh-tumbuhan, semata-mata untuk kita. Linuriyahu min ayatihi. Baru kita menghadap lagi peristiwa Isra Mi'raj, kita memperingati Isra Mi'raj. Dah. Alhamdulillah. Jadi semata-mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Celik saja mata pandang dunia, kita teringat Allah. Kalau dalam bahasa Nawawi kata ingat Allah kan. Celik yang mata, teringat Allah. Sebab dunia ni tanda adanya perwujudan Allah Subhanahu taala. Apalagi kita
memandang ke tempat benda-benda yang berkaitan yang diwujudkan oleh Allah, maka dia terasa kewujudan Allah. Bukan kita melihat Allah, tidak ada. Ya? Kita tak dapat Allah sekarang. Sekarang kita tengah video ni mencari-cari Allah. Sentiasa mencari Allah, mencari Allah. Ya, pencarian kita berakhir nanti apabila kita bertemu dengan Allah, menghadap Allah di syurga kelak, berhadapan dengan Allah Subhanahu taala betul sebagaimana berhadapannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra di Sidratul Muntaha. Allahu akbar. Allah jadikan saat, ya. Detik. Allah jadikan masa. 1 jam 60 minit, ya. Allah jadikan masa 24 jam satu hari semata-mata untuk kita. Yang khusus 5 minit waktu subuh, 5 minit waktu zuhur, 5 minit waktu asar, 5 minit waktu maghrib, 5 minit waktu isyak, semata-mata untuk kita. Ya, supaya Allah naikkan darjat kita. Ya, muliakan kita di waktu-waktu tersebut. Allah muliakan kita di waktu-waktu tersebut, di waktu zuhur 5 minit. Kadang-kadang Allah bagi rezeki pula dapat apabila kita menunaikan solat apa? Solat qabliyah dan ba'diyah. Allahu akbar, Allah kurniakan kita. Ya. Tanpa daya upaya kita. Ya. Sebab kita berbuat atas dasar la haula wala quwata illa billah. Kemudian pada waktu malam pula, ya, Allah kurniakan kita masuk kita untuk bermunajat pada Dia. Allahu akbar. Kita bermesra-mesra menyebut nama Dia, berzikir-zikir, ya, berselawat, beristighfar dan sebagainya. Ya, apatah lagi kita dapat mendirikan, ya, mendirikan solat tahajud, solat taubat, ya, solat hajat. Bermakna di situ Allah kurniakan kita kemuliaan, ya, diangkatnya darjat kita semata-mata kerana Allah, semata-mata Allah nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah tarik kita tuan-tuan, kita tak sedar sebenarnya. Allah tarik kita masuk syurga. Allahu akbar. Dalam masa seminggu, ya, ada 7 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dalam 7 hari itu ada hari yang mulia. Kalau orang tak sedar dia sedih dia kan. Kalau hari Jumaat macam tu saja, Jumaatnya tidak, amalan-amalan yang lain tidak, kan? Sebab apa? Allah tak sayang pada dia. Ya? Tetapi kita bila datang hari Jumaat, kita rasa gembira dengan baju baru kita, kan? Hari Jumaat tu hari yang agung dengan baju baru kita, ya. Disunatkan pada hari Jumaat memakai pakaian putih-putih. Allahu akbar. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan para ulama termasuklah Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Berpakaian kita cantik-cantik, berbau-bauan, ya. Pakai bau-bauan sunat kan? Sunat dapat pahala tak? Dapat pahala, tetapi bukan kita harapkan pahala. Kita berharap kita ni dapat dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah ini kasih dengan kita. Itu tak lain tak bukan semata-mata Allah nak masuk kita ke dalam syurga. Jadi pada malam Jumaat kita baca Yasin. Datang kita ramai-ramai ke surau ni baca Yasin kita, ya. Kita buat tahlil, ya. Semua tu benda yang diredai oleh Allah ada dalam hadis, ya. Ada dalam hadis, ya. Kita datang ke masjid ke surau ni baca Yasin ramai-ramai buat tahlil. Kita buat tahlil, ya. Khusus tahlil tu kita kurniakan kepada apa? Kita minta Allah kurniakan tahlil tadi kepada arwah-arwah yang telah meninggalkan kita. Kedua ibu bapa kita, datuk nenek kita, saudara mara kita, saudara-saudara yang terdahulu, para wali dan aulia, para nabi anbiya, para rasul dan nabi-nabi. Allahu akbar. Rupanya kerja-kerja malam tu yang kita buat tahlil tu kerja yang mulia tuan-tuan. Sadar tak sadar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tapi kita kadang-kadang tak sedar kan? Kita lalu ya macam tu. Semua benda-benda itu semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata Allah nak tarik kita masuk syurga. Nak naikkan darjat kita ya Allah. Allahu akbar. Ya? Kemudian, ya, Allah jadikan bulan. Pada hari-hari tadi, 7 hari tadi Allah jadikan seminggu sebulan.
Dalam bulan-bulan pula ada mengandungi 12 tahun dalam setahun. Ya, masuk pertama bulan Muharram, ya. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi awal, Jamadi akhir, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 12 bulan. Ya. Antara bulan-bulan tu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bulan Muharram, tuan-tuan, ya. Dengan bulan Muharram, ya, Allah akur, ya, tak ada masalahnya kita menyambut Ma'al Hijrah dengan mengingatkan kita bahawa kita bertambah 1 tahun lagi umur kita, ya. Bagaimana pada malam itulah di surau ni kita berkumpul ramai-ramai mengadakan majlis Hijriah dengan bermacam-macam aktiviti, termasuklah ceramah. Ceramah ni tak lain tak bukan Allah bagi nasihat pada kita melalui penceramah. Allah sayang nama kita, dia nasihat kita melalui penceramah. Penceramah pun tak sedar yang dia tu adalah alat Allah Subhanahu wa taala, warisatul anbiya. Allahu akbar. Kita tak sedar. Ya. Semata-mata untuk kerana Allah, semata-mata kerana Allah menegakkan agama Allah, Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Allah nak masukkan kita dalam syurga. Allahu akbar. Sampai bulan Rabiul Awal, tuan-tuan, bulan Safar. Di mana orang tua dulu. Tak ada salah orang tua dulu dah. Yang bermunajat bulan Safar ni, minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan dia daripada bala. Ya, dibuatlah wafak, macam-macam wafak bentuk dia. Allahu akbar. Ya. Disuruhnya masuk ke dalam gigi. Orang tua dulu tak ada baik. Masuk dalam gigi kan. Mandilah ramai-ramai. Anak dia, cucu dia, sampai cicit dia. Sebab orang tua dulu umurnya panjang, tuan-tuan, sampai 100 tahun lebih. Masih dapat dia konon cucu dia. Kadang-kadang dia menerima piut pula kan. Dah cucu piut pula tu, masih hidup lagi. Itu kerja Allah. Allah panjang umur dia. Allah redha dia panjang umur tu untuk semata-mata lain untuk berkongsi hidup bersama-sama dengan anak cucu sampai piut dia. Semata-mata kerana Allah, mandilah dia dengan bulan Safar. Mintalah jauh bala, ya Allah Tuanku, kurniakanlah dia rezeki yang baik-baik. Dia munajat dalam bulan Safar, tetapi ada separuhnya mendekatkan diri dia pada jalan yang tak benar. Dibawalah wafak tu pergi apa? Pergi ke mana? Pergi ke Podesen. Mandi ramai-ramai, campur laki perempuan. Salah, tuan-tuan. Salah. Maka pun Majlis Fatwa Jasa Negeri menyalahkan mandi mando. Termasuklah penggunaan wafak. Allahu akbar. Kemudian kita timbul pula, datang pula, saya ringkaskan sampai kita bulan Rajab. Baru lepas berlalu, 3 hari lepas berlalu, kita sambung bulan Rajab. Di modal bulan Rajab ini, bulanku kata Rasulullah, Nabi kata, bulan Rajab ni bulanku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban bulanku kata Rasulullah. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bermula daripada bulan Rajab, kita dah start gear dah. Allah dah bagi kita start gear. Gear 1. Banyaknya taubat. Sampai kita dapat idea kan? Insyaallah kecuali masuk Rajab ni tuan, kita banyak taubat. Banyak taubat, banyak bertasbih. Banyak sedekah, banyak bersedekah, banyak berselawat. Semata-mata kerana Allah kurniakan kita amalan tu, tak ada lain tak bukan semata-mata Allah nak tarik kita masuk syurga juga. Tak ada lain dah. Sedar tak sedar, kita saja yang tak sedar. Begitu juga dalam Sya'ban ni, perbanyakkanlah kita puasa sunat setakat mana yang kita mampu. Jangan puasa sunat lah, ada orang penuhi hari minggu, kita pun sibuk nak baca masa sunat. Itu dah lain sikit dah kan. Lain dengan soal canggung kan. Eloklah ini tak payah ayam puasa. Tak payah puasa lah kan. Lagipun kita puasa sunat ni, kita nak puasa ni cara senyap-senyap, sunyi-sunyi. Kita berpuasa ni dengan Allah. Bukan kita nak tunjuk-tunjuk ke orang, bukan kita nak kabar-kabar dengan ke orang. Kalau kita kabar-kabar dengan ke orang dan puasa, dan puasa Sya'ban, dan puasa Rajab. Jadi itu kan. Sebab tu ada berunsur
tak secara langsung berurusan perkara yang tidak diredai oleh Allah, negatif oleh Allah Subhanahu taala. Kita nak cek positif. Jadi benda-benda tu yang kita dapat amalkan, misalkan tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita amalkan semua ya. Paling tidak sehari kita puasa dalam Syaban. Dapat rezeki lagi, Allah kurniakan kita lagi 2 hari ke tahun ni. Ataupun dikurniakannya setengah bulan tahun ni. Alhamdulillah. Itu kurniaan Allah Subhanahu taala. Ya, semata-mata kerana Allah, semata-mata Allah nak masukkan kita ke dalam syurga Allah. Allah nak tarik kita masuk syurga Allah Subhanahu taala. Ini sebenarnya ya, kita tak sedar. Kita sedar, kadang-kadang kita tak ingat, ya. Jadi antara bulan-bulan tasbih, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, ya. Bermula dengan Rajab, di Syaban, ya. Kita perbanyakkanlah tasbih, perbanyakkanlah taubat, perbanyakkanlah sedekah. Mohon pada Allah supaya kita dapat kita bangun malam, kita bertahajud, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, sembahyang istikharah, sembahyang tasbih, ya. Paling tidak dalam bulan Syaban itu sekali kita dapat sembahyang tasbih, alhamdulillah. Kalau tak dapat pun melalui rezeki, kita mohon pada Allah SWT, ya, supaya Allah bagi kita kekuatan untuk dapat mendirikan solat sunat tasbih. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, satu umat dalam umur kita, sepanjang umur kita dapat sekali pun, alhamdulillah. Tapi kita nak banyak juga kan. Kalau kita melabur tak boleh singgit tau kan. Itu segi dunia. Tapi kita ni beribadat ni bukan nak melabur. Bukan kita merupakan pedagang kita dengan Allah SWT. Kita minta pada Allah semata-mata. Ya, atas dasar la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana kan kita menjawab soal azan, ya, hayya 'alas solah. Tak ada kata yo dan kejap lagi dia datang sampailah dan ke surau. Tak ada dia kata jawab tu dah. Kita jawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya aku ya Allah, malaikat engkau yang berupaya aku ya Allah untuk dapat aku datang ke surau. Untuk dapat aku menunaikan solat berjemaah. Allahu akbar kan. Begitu juga hayyal falah. Marilah kita menuju kejayaan. Barang siapa yang pergi menggerakkan kakinya, ya, maka dia menerima kejayaan Allah Subhanahu taala. Berjaya dia. Pertama di dunia berjaya dia mendirikan solat sunat, solat berjemaah. Di mana Allah dah janji 27 kali ganda pahala daripada sembahyang berseorangan. Alhamdulillah, ya. Tetapi kejayaan yang lain yang kita tak sedari ialah kejayaan kita dapat kita menumpaskan hasutan iblis dan syaitan. Laknatullah. Bukan kita lanat, Allah yang lanat, ya. Allahu akbar. Itu kejayaan dia. Dan kejayaan seterusnya iaitu kita berjaya nanti insya-Allah di perkampungan akhirat. Allah kurniakan kita kenaikan darjat kita di perkampungan akhirat. Perkampungan akhirat yang tujuan kita yang semata-mata, tak ada tujuan yang lain, semata-mata kerana Allah SWT. Kemudian ya Allah, tuan-tuan dan puan, Allah kurniakan kita Ramadan Al-Mubarak. Rasulullah gelar-gelar Al-Mubarak, Ramadan Al-Mubarak. Ya, mempunyai keberkatan yang cukup banyak. Allahu akbar. Ya. Itu alhamdulillah. Allah dah kurniakan kita Rajab, Allah dah kurniakan Syaban, dapat kita lalui Syaban, Rajab dan Syaban dengan sebaik daripada tahun lepas. Maka bermakna kita ni bersih, sebersih-bersihnya. Sebab kita banyak bertaubat dalam Rajab dan Syaban, kita bersih sebersih-bersihnya. Kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak lagi. Bulan yang dikatakan bulan, ya, mentarbiah. Allah tarbiahkan diri kita. Itu perkataan Rabb tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tak ada puji bagi manusia dah. Puji sebenarnya hanya semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin yang memelihara sekalian alam. Allah yang memelihara kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah menguasai sesuatu. Termasuklah diri kita Allah kuasai. Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan Allah, ya. Tajuk kita, ya, pada malam ini insya-Allah, ya. Pada rezeki kita sama-samalah, ya. Lihat sebuah kitab ni. Kitab ni iaitu bertajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman.
Ini yang dikarang oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad dengan alih bahasa Sayyid Ahmad Sani, ya. Yang diterbitkan oleh Pustaka Nasional India Singapura. Tapi banyak ulama dan juga guru takmir menggunakan kitab ini sebagai motivasi untuk kita. Motivasi untuk kita, ya. Allahu Akbar. Ya. Ini malam ni insya-Allah, ya. Saya buah kecil kitab ni. Ini saya photostat tuan dengan Ustaz Syarifuddin, ya. Sebab saya buah mencari di kadang-kadang buku tak jumpa saya. Jadi banyak, ya, ramai guru takmir menggunakan buku ni yang disyurkan oleh majelis. Ya. Jadi pada malam ni insya-Allah kita tengok, ya, tajuk atas tajuk perihal takwa. Selalu kita dengar takwa. Ittaqullah dalam seminggu sekali kita dengar. Kan? Paling tidak seminggu sekali ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu kita dengar. Tapi kadang-kadang kita sedih. Kita dengar dia secara lalu je kan. Tak ada mendatangkan apa-apa pada diri kita. Ya? Wala imam ataupun khatib berkhutbah membacanya dengan tertil lah, ya, dengan tadabbur lah, ya, dengan rasa rendah dirilah, menyebut ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tapi kita melalui macam biasa. Sebagaimana kita kebanyakan kita, ya, melalui semayang tu macam biasa. Ya, dah habis kan habis, kan. Tapi dalam semayang tu banyak makna juga. Ya, banyak menaikkan derajat kita kalau kita bertadabbur, ya. Kalau orang semayang betul-betul secara bertadabbur, ya, dan semayang ni dia akan semayang selama 10 minit lebih. Jadi bagi yang kita sedih biasa je dalam 5 minit sub hadis, kan. Allah, mudah-mudahan kita Allah kurniakan, ya, kurniakan kita semayang yang terbaik di sisi Allah. Sebab semayang inilah orang yang pertama, amalan yang pertama Allah cek. Sepatutnya kita rasa apa? Rasa susah hati dengan semayang. Ya? Adakah semayang pun diterima oleh Allah? Adakah semayang pun dinaik oleh para malaikat dipersembahkan kepada Allah? Ya? Adakah Allah nilai semayang pun betul-betul nilaiannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya? Sepatutnya kita dapat merasa itu. Kita dapat merasa itu macam tu pun alhamdulillah. Jadi kita tambah baikkan nilai semayang kita dari saya ke saya. Ya? Jadi semayang ni walau macam mana pun dengan susah semayang pun kita kena semayang. Walau macam mana kita sibuk pun kena semayang. Walau macam mana susah kita nak menggunakan masa pun kita kena semayang. Paling tidak ni kalau perjalanan jauh tu Allah bagi rukhsah bagi kita, iaitu mendirikan solat secara jamaah. Allah bagi kelonggaran, tetapi jangan tinggal. Kau buat. Kau jangan tinggal, kau buat. Lupa juga kau. Kalau kita baca sejarah Isra Mi'raj 50 kali. Tapi bagaimana Nabi Musa alaihi salam, aku keluarga aku keturunan aku gagah perkasa tak dapat nak buat. Ya? Apa lagi kau, keturunan kau kadil. Ya kan kata dia berbuat aja. Berbual dengan Rasulullah. Apa lagi keturunan kau kadil. Pakcik-pakcik kan, nonit-nonit. Takkan mampu nak buat 50. Kau mohonlah buangkan sampailah dapat dikeluarkan 5 fardu. Dalam 5 fardu ni pun sawit juga kita nak apa? Nak mendirikannya. Nak mendirikan sembahyang ni, sembahyang yang diikhtiar zuhur ni lah, yang ukur sembahyang zuhur ni kita nak sorah kepada Allah. Nampak tak? Bukan kita lalui sembahyang begitu saja. Itu diikan. Itu sebab dalam sembahyang ni bukan dia nak ajar budak-budak ni sembahyang, tak ada. Bukan perkataan tu. Orang dulu je kata dan nak dirikan budak ni sembahyang ni. Bermakna dia nak ajar betul-betul macam mana mendirikan solat daripada mula sampai habis. Supaya solat yang kita diri itu, inilah bentuk solat yang kita nak solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa oleh para malaikat, diangkatnya waktu
pada waktu subuh dan asar. Itu sebab waktu subuh dan asar ni kita elok kita banyakkan zikir. Kalau tak dapat berduduk, secara berdiri, tak dapat diri, secara berjalan kita berzikir. Tak dapat berjalan dalam kereta apa boleh berzikir. Jangan dalam tandas cukuplah. Eloklah kita perbanyakkan zikir. Dan perbanyakkanlah bersedekah. Eloknya waktu subuh dan juga waktu asar. Allahu Akbar. Kalau tak dapat waktu asar, lantaklah. Lantakkanlah apa tu sedekah itu waktu maghrib atau waktu isya yang kita ada kesempatan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dalam semayang ni kalau kita pas semayang tuan, Allahu Akbar. Habis semayang apa sah kita astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Padahal kita dah semayang dah betul-betul bermunajat dengan Allah Subhanahu taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu taala, bermunajat betul-betul kan. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Oh ya dah kita dah semayang dah betul-betul dah elok dah, apa dia bisa dah astagfirullahalazim. Sebab astagfirullahalazim itu berkaitan dengan semayang yang kita dirikan tadi. Takut-takut kita masih semayang tadi, hati kita tak tetap dengan Allah Subhanahu taala. Dalam rukun yang besar dalam solat, iaitu mengandungi 3 rukun besar. Pertama, rukun qalbi. Rukun qalbi ini bermakna hati kita daripada mula hingga salam, hati kita tetap dengan Allah Subhanahu taala. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan mukaku kepada Allah yang maha menjadikan 7 petal langit dan 7 petal bumi. Kita menghadap dengan Allah Subhanahu taala. Insya-Allah tunggu lagi sikit sok terbentuk lagi. Terbaik lagi. Jadi kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan kita lepas sembahyang kita doa yang pertama ampun dosa. Yang kedua minta ampun dosa penduduk kita. Doa saya yang keempat minta Allah terima sembahyang kita. Doa yang kelima masuk kita syurga. Dan yang seterusnya mohonlah Allah kurniakan kita sembahyang yang berkualiti, yang khusyuk. Minta Allah kurniakan khusyuk. Adalah jalan-jalan besok Allah bagi. Itu dikatakan ilmu laduni. Ilmu yang tak disangkut-sangkut. Kita sampai nanti insya-Allah. Jadi malam ini insya-Allah kita perihal takwa, iaitu perihal mengenai takwa. Selalu kita dah mengatakan perkataan takwa ni. Aman asadaku minallahi haditha. Surah An-Nisa ayat 87. Maksudnya, adakah siapa yang lebih benar perkataannya dari aku, kata Allah. Siapa dia? Ada tak siapa yang lebih baik perkataannya daripada perkataan aku? Ini Allah cabar makhluk. Allah cabar manusia. Allah tanya kepada manusia, siapa dia? Tidak lain bukan kita menghadap kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT apa yang kita nak. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah siapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Kita nak percaya perkataan Rasulullah pun melalui hadis-hadisnya yang sahih. Banyak hadis yang palsu yang kita tak boleh beramal dengannya. Tetapi hadis-hadis fadail dibolehkan kita beramal dengannya. Kau menambil dia, apa dalil dia? Kita nak menambahkan keyakinan pada kita. Semata-mata kita berkiblat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya lagi. Ini panjang tuan-tuan. Ini surah Al-Imran ayat 102 hingga 105. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Surah Al-Imran ayat 100, 100, 102 hingga 105. Nyambung. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Ya, dengan sebenar-benar takwa. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sampai kamu mati, ya, melainkan naknya keadaan kamu dalam Islam. Itu yang Allah nakkan kita, supaya kita mati dalam Islam. Tapi macam mana dapat kita Islam kalau kita banyak meninggalkan perkara-perkara yang Allah suruh, tidak selalu mengingati Allah? Kita yakin bahawa kalau berbeda begitu, maka kita ditakuti kita mati dalam bukan Islam. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ahyina bil iman wa amitna 'alal iman. Lepas sembahyang kita doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu Kita Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan iman kita hingga kita mati. Wa amitna 'alal iman. Matikanlah aku ya Allah dalam keadaan aku beriman padamu ya Allah. Itu sebab-sebabnya kadang-kadang kita membaca doa ni sebaik-baik. Kadang-kadang elok rasanya kita baca doa dengan bahasa yang kita boleh faham. Bila kita faham, alhamdulillah Allah bagi kita hidayah lebih. Dan kemudian dengan hidayah Allah kurniakan kita rahmat, ya. Allah kurniakan rahmat kepada kita. Atas rahmatnya pula kita Allah kurniakan kita cukup kasih kita dengan Allah. Ya. Mula-mula takwa. Lepas tu Allah kurniakan kita, melalui takwa kita jadi orang beriman. Melalui beriman Allah jadi pilih kita orang yang dapat mengamalkan perkara yang Allah suruh. Ya. Kemudian Allah apa? Allah kurniakan kita hidayah. Hidayah atas hidayah dapat kita mengajarkan segala-galanya. Melalui hidayah Allah kurniakan rahmat. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pula jadikan kita orang yang Allah kasih kepada kita. Kita kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada kita. Allahu Akbar. Ya? Kita ambil lagi tadi lah. Masukkan waktu Ibu Aisyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah? Allah tak ada tali, tuan. Allah tak ada tali di sini, perumpamaan di sini dalam bahasa balaghah dia, dalam bahasa Quran dia tali Allah ni iaitu hubungan kita dengan Allah. Jangan kita putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Ya? Kalau ada tali Allah, senang mana nak cari Allah kan? Tak cari Allah. Kita pernah cari tali lah yang berkaitan dengan Allah. Tak ada ya, sebenarnya jangan putus hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa'tasimu bihablillah, dan janganlah kamu berputus hubung dengan Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Ini nasihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menasihatkan kita untuk kita dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Jangan kita berpecah belah. Satukan hati kita, tidak ada lain mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan apa yang Allah suruh. Ya. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah banyak-banyak. Ingat nikmat Allah banyak-banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kenapa kamu tak nak lihat nikmat Allah?
Mata kita Allah bagi kita ni diperlihatkan oleh Allah. Ada orang mata tapi dia tak boleh melihat. Colik mata dia. Tapi dia tak sedikit pun tak dapat melihat. Tapi kita ada mata, Allah bagi kita penglihatan. Allah memperlihatkan kita dengan sesuatu yang kita pandang. Allahu Akbar. Allah bagi kita pendengaran. Ya? Diperdengarkan kita dengan berbagai-bagai suara hingga dapat kita memahami di antara satu sama lain atas kehendak Allah. Afala tubsirun, apakah kita ni tidak memandang ya tanda-tanda kebesaran Allah? Sepatutnya kita syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengkufurkannya. Kita gunakan alat-alat ni tadi, mata, telinga, ya, yang berkaitan dengan anggota yang 7, semata-mata bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, iaitu ketika kamu berselisih faham di antara satu sama lain sebelum adanya Islam. Di mana kafir Quraisy dulu, ya, Aus dan Khuzraj tak pernah bersatu, tuan-tuan. Kaum-kaum di Madinah tak pernah bersatu, kaum-kaum di Mekah pun tak pernah bersatu. Masing-masing tunjuk teror. Tunjuk teror, bukan tunjuk teror Allah, tunjuk teror di sini. Ya, sampaikan sanggup menyembah berhala, tunjuk teror sendirilah tu. Konon-konon nak membayangkan sifat-sifat Allah melalui patung-patungnya. Nauzubillah min zalik. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, maka terimalah apa yang Allah bagi kebaikan, diperbaikannya cara-cara hidup dulu, ya, untuk menikmati persaudaraan yang sebenarnya. Kalau dulu bermusuh-musuhan di antara Khuzraj dan Aus, bermusuh-musuhan di antara satu kaum-kaum di antara kaum-kaum Quraisy, maka Allah satukannya dalam kalimah la ilaha illallah. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ya. Kamu dahulu berada betul-betul di tepi lubang neraka. Ya. Mana tidak dia? Ya. Bermusuhan di antara satu sama lain, tak mau mengenali antara satu sama lain, tak mau tunduk dan redha dengan Allah SWT, tak mau tawaduk, semua membangga-banggakan diri. Semuanya itu berada di dalam keadaan tak selamat, iaitu berada di tepi lubang neraka. Ya. Fa'angkazakum minha, ya, fa'angkazakum minha, ya, lalu diselamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, kamu menjadi saudara, ya, kamu selalu diselamatkan, ya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan kepada kamu supaya kamu menuruti jalan yang benar. Tahtadun, ya, mengikuti jalan-jalan yang benar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, hendaklah kamu di antara kamu ada umat yang mengajak kamu ke arah kebaikan. Ini bayu kadang-kadang kita takutlah. Saya tak sanggup nak keluar, ya. Ada orang sanggup keluar 3 hari 4 hari. Kadang-kadang kita pandang gini je. Kita pandang lekeh kan. Dia tak tahu niat dia, tak tahu apa yang terkandung dalam hati dia. Ya, macam mana dia beramal dengan 3 hari dia keluar tu. Macam mana dia beramal dia keluar dengan 40 hari itu. Sanggup meninggalkan anak bini. Ya. Para sahabat dulu sanggup meninggalkan anak bini. Ya. Orang yang pertama sanggup meninggalkan anak bini siapa dia? Ya. Seorang guru agama yang pertama sekali. Ya, yang pergi mengajar orang Madinah. Ya. Bukan 3 hari tu dah, kamu sanggup meninggalkan anak bini. Allah pilih dia masuk surga. Ya. Tapi kita kadang-kadang kita perlekehkan. Apalah orang ni meninggalkan anak bini kan. Kita pelekehkan lagi. Kita bukan jadi orang yang membantu. Sepatutnya kita bantu dia. Paling tidak dia, ya, kalau dia tersilap air berjalan, kita paling bagi nasihat dia. Paling tidak, ya. Saya pernah mengalami satu keluarga yang hampir nak bercerai berai berkaitan di luar ni, 40 hari.
isteri dia mengandung saya, anak dia mengandung saya, pula anak dia mengandung saya, mengandung saya. Kalau Ustaz, ayah saya macam ni. Tak apa, saya kata, anak ayah kamu tu saya syukur. Tapi ya Ustaz, makan kami tak ada Ustaz. Allah, saya dengar macam tu, saya bagilah tahu. Kalau cina, ya, dia pun saudara. Tuan-tuan, perempuan, orang macam ni dia tak pernah dapat hidayah. Bila dia dapat hidayah, dia terpinga-pinga. Macam kita lah duduk dalam satu kawasan gelap, duduk gelap dalam kurungan yang gelap betul gelap, tak ada cahaya pun. Pasang lampu. Terkajut tak? Tak kajut kan? Kajut dah. Begitu juga orang yang tak pernah dapat hidayah, ya. Terima hidayah Allah SWT, ya. Dengan melihat tentang janji-janji manis Allah SWT, Allah yakin dengan seperti dia keluar. Bila dia keluar, dia nak keluar lagi. Dia rasa nikmat iman. Sampai dia apa? Berada dalam keadaan fana. Anak maksud dia tak sedar apa yang ditanggung selama ni, ya. Makan tak makan bini dia tak sedar. Dia nak juga. Ya. Itu saya bagi nasihat saudara saudara saya macam tu, saya bagi nasihat. Sebenarnya anda minta macam ni. Barulah dia sedar, alhamdulillah. Lepas tu dia istiqamah keluar 3 hari. Ada masa dia dapat rezeki lebih, anak sihat, dia keluar 14 hari. Tak apa, barulah tersusun cantik. Kan? Ya. Jangan kita nak selekehkan, ya. Sebab ni dalam Quran dah ada ni. Ummati yad'una ila khair. Naklah sebahagian daripada kamu keluar, ya, menyuruh kepada kebaikan. Dia suruh orang buat baik, dia tak ingin tak baik, dia anak bini dia tinggal. Tu mencolok. Jangan mencolok tuan-tuan. Jangan mencolok. Mencolok ni memang Allah tak nafikan, memang masyuk. Masyuklah. Kena aku. Dan tidak sepanjang Allah calonkan juga dalam neraka supaya hilang dosa-dosa tu. Ya? Wa ya'muruna bil ma'ruf, hendaklah mengajak ke benda-benda yang baik, wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu tu mencegah tentang perkara-perkara yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan semua mereka itu adalah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah dah janji. Semua mereka tu berjaya di sisi Allah. Yang kita nak pandai nak bagi fatwa dah. Allahu akbar. Melebihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan baiknya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan janganlah kamu serupa dengan orang-orang yang berpecah belah, ya. Orang yang suka berselisih faham, asyik nak bergaduh je, batu tak batu, asyik bergaduh je. Batal nikah ya asyik batu tak batu. Itu sebabnya kadang kita baca, ya, tentang Rabbi adkhil mudakhala sirri wa akhrij mukhraja sirri wa ja'al min ladunka sultanan nasira. Apa yang kita tahajud kan? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita benda-benda yang baik tak bercampur dengan benda-benda yang batil. Allah pilih kita supaya kita berada dalam asal yang baik, insya-Allah. Ya, itu kelebihan dia. Ya, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, ya, sesudah datang kepada kamu bukti-bukti terang, bukti-bukti nyata, ya. Tak ada yang terang melainkan kalamullah sahaja, ya. Innaka la tuflihun. Kalamullah ni kalam yang benar, ya. Mereka itulah orang yang akan memperoleh siksaan yang dahsyat, ya. Mereka yang menafikan segala-galanya itu dia akan menerima wa ulaika lahum azabun azim. Mereka yang menafikan semua, yang menolak kebaikan, yang menolak kebenaran, mereka semua itu akan Allah azabkan ke dalam api neraka. Allah habis ni kan. Habis tempat kita. Allah tu bacalah sikit. Adapun firman Allah SWT sebagai berikut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh-sungguh takwa. Sesungguh-sungguh takwa. Bukan main-main takwa, sesungguh-sungguh takwa, benar-benar takwa. Ini yang permohon Allah Subhanahu wa taala minta kepada hamba-Nya yang dikasihinya. Alhamdulillah lah kita ni jadi hamba Allah yang Allah kasih.
ada Allah yang hamba-Nya tu yang sebahagian daripada kawan-kawan kita ke apa ya, yang Allah tak kasih, tak sampai dia ke surau, tak sampai dia kepada majlis-majlis ilmu ya. Tengok macam mana kita kena imbangkan mana dia Allah yang kasih, pada siapa yang dikasih. Tapi bila kita dah terasa kita dikasih oleh Allah, janganlah kita berbangga-bangga bilang alhamdulillah ya. Sepatutnya cuma kita mengungkapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah ya, insya-Allah. Jadi inilah suatu perintah Allah dari Azza wa Jalla lagi ya kepada hamba-hambanya dari golongan kaum mukmin supaya bertakwa. Kita ni golongan mukmin, kita ni golongan mukmin ya, sebab kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ni beriman kepada Allah kerana kita yakin dengan Allah ya. Allah bagi kita iman kerana kita dapat merasai beriman dengan Allah. Kita dapat merasai beriman dengan Allah. Atas adanya alat-alat panca indera yang paling betul. Melihat kita dengan melihat dan tanda kekuasaan wujudan Allah. Apa yang kita lihat semua wujudan Allah. Barang-barang dalam surau ni pun tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ada hubung kait dengan Allah. Ya betul, ini manusia jadi. Tapi manusia jadi dengan apa? Dengan akal dia tuan-tuan. Dengan akal manusia tu, Allah jadikan akal manusia tu, maka terjadilah kipas angin ni. Allahu Akbar. Walaupun dia tu jauh perjalanan, tapi menghujam semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ya, kita pandang apa baik dalam surau ni. Apatah lagi yang di luar surau yang dijadikan oleh Allah sebenar-benar dia. Pandang kita ke langit waktu malam, molak gelita tapi nampak kalib-kalib bintang yang jauh, nun jauh di sana. Kau nuhun dia besar mana? Orang makan kedai ni lah. Nuhun besar kan? Itulah suku kudus Rabbuna Rabbul Malaikatu Rabbuh. Ya, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita sebagai orang yang bertakwa. Tetapi kita nak mantap lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu supaya kita betul-betul takwa. Ya, betul-betul takwa, tidak ada lagi dipertikaikan oleh Allah Subhanahu sebagai hamba-Nya yang betul-betul hamba kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu dengan dasar takwa yang sebenarnya. Insya-Allah ya, di lain masa kita jumpa lagi ya, untuk setakat ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon ampun dan maaf kalau sekiranya perkataan-perkataan saya ini menyinggung ya. Insyaallah pada malam ini kita buka kitab ni ya. Dan seterusnya ya. Ada masa-masa yang Allah bagi rezeki, besok yang lain tak kita singkap yang lain pula kan. Semuanya rezeki Allah. Saya sebenarnya apa lagi saya nak baca? Saya mohon kepada Allah, Allah bagi ni kan. Allah bagi ayat-ayat dia ya, suruh terangkan dengan ayat-ayat dia. Allahu Akbar ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.